Terima kasih banyak punya masa kepada saya. Alhamdulillah, itu dia tadi bersama dengan Datuk Abdul Latif Mirasah, pengerusi eksekutif Yayasan Restu untuk hebahan bersama Yayasan Restu. Membawa kita ke penghujung warna pagi hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat dari awal pagi sampailah hujung ni. Temankan kita dengan macam-macam perkongsian. Alhamdulillah. Dan kita jumpa lagi esok dengan perkongsian untuk hari Jumaat pula. Pastinya ada tips. Kemudian kita ada hujung minggu buat apa kita dan bermacam-macam lagi lah. Okey, selamat bertugas pula untuk Yati. Aspirasi 10.1 seketika nanti. Dan jumpa esok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Pulau, Pulau Pinang 102.7 FM. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Malaysia bertitah agar pihak Kerajaan Negeri Kedah membantu menaik taraf kemudahan rekreasi dan ibadah di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UniSyams. Pada isyarat Convocation UniSyams kali ke-24 di kampus Kuala Ketil Kedah, baginda juga bertitah mutu kesejahteraan warga sesuatu organisasi sangat dipengaruhi oleh keselesaan persekitarannya dan oleh itu kompleks universiti tersegam indah dan menawan tiada ertinya jika bangunan indah berkenaan tidak diseimbangkan dengan kesejahteraan kehidupan warganya. Universiti Malaya atau UM mendahului 22 buah institusi pengajian tinggi IPT Malaysia yang disenaraikan dalam kedudukan universiti dunia pada tahun ini oleh Times Higher Education THE. Dalam senarai membabitkan 1,799 universiti dari 104 buah negara itu, UM berada pada kedudukan 351/400 sekaligus kekal pada kedudukan teratas dalam kalangan universiti Malaysia. Bagaimanapun, kedudukan tersebut menyaksikan ranking UM jatuh sedikit berbanding tahun lepas yang ketika itu berada pada kedudukan 301-350. Sejumlah 1,157 anggota polis dari kontingen negeri Perlis bertugas sepanjang perjalanan pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada kali ini bagi menjamin keselamatan dan proses pengundian di negeri Perlis berjalan dengan lancar. Menurut Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad, pihaknya sudah pun mula meningkatkan rondaan dan pemantauan di samping mengenalpasi beberapa lokasi panas atau hotspot untuk tindakan pemantauan lebih rapi bagi memelihara keamanan sepanjang PRU15. Beliau seterusnya meminta penyokong parti politik agar tidak terlalu beremosi dan mengelak daripada melakukan sebarang provokasi melampau sehingga boleh menimbulkan kemarahan yang akan menggugat ketenteraman. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 26 November dalam tahun 1956, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj telah merasmikan kursus pemakanan yang dianjurkan oleh pihak Institut Penyelidikan Perubatan IMR Kuala Lumpur. Turut sama hadir pada majlis berkenaan ialah Menteri Kesihatan dan Kebajikan Masyarakat Yang Berhormat Encik Leong Yew Koh. Dalam ucapan perasmiannya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menegaskan bahawa peri pentingnya mempunyai rakyat yang sihat agar dapat membantu membangunkan negara yang bakal mencapai kemerdekaan. Kursus yang berlangsung selama 5 hari ini telah dihadiri oleh pegawai-pegawai tempatan bertujuan untuk memberi kesedaran dan kefahaman secara mendalam berkaitan dengan masalah kekurangan zat makanan yang dihadapi oleh penduduk negara pada ketika itu. Sesungguhnya, kursus yang pertama kali diadakan ini telah membuka laluan kepada anggota masyarakat dan penjawat awam untuk memanfaatkan ilmu berkaitan pemakanan dan kesihatan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia.
Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lamping, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran, mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul, menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Bismillahirrahmanirrahim. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini saya Nur Hayati Paradi kembali temankan anda menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Khamis. Hari ini kita berada di tanggal 13 Oktober 2022 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Semoga sentiasa dalam keberkatan, kasih sayang dan juga perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah telah pun sama-sama kita diwarnakan pagi ini bersama dengan Warna Pagi menerusi perkongsian bersama dengan Pian dan juga Luqman. Terima kasih
kepada mereka berdua untuk perkongsiannya. Juga terima kasih pada penerbit mereka Haji Faiz Haji Othman untuk perkongsian. Dan Alhamdulillah untuk bersama dengan Yati kita bakal mulakan kejap lagi menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Kita nak berkongsi pengajian Matan Zubat bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, yang mana Ustaz Ahmad Lufi Muharram saat ini berada di bumi Madinah kan, menunaikan umrah. Jadinya kita akan siarkan siaran ulangan, tapi moga-moga siaran ulangan ini memberikan kita impak yang positif juga untuk kita menambah elok, menambah cantikkan ibadah haji dan juga umrah kita, insya-Allah. Kita akan meneruskan ataupun kita akan siarkan siaran ulangan menerusi perkongsian pengajian Matan Zubat bersama Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam bab perihal haji dan juga umrah untuk perkongsian kita, insya-Allah. Jadi ikuti perkongsiannya sebentar saja lagi. Saat ini sebagai hiburan pertama kita pagi ini, kita nak bersama dengan gabungan suara yang sangat mantap daripada Munif Hijaz dan juga Ustaz Malik Suhaimi menerusi Rindu Humaira, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jom kita teruskan semak cinta Rasul. Hari itu gugur air mata di wajahmu, tiba hati melepaskan di kau, bukan tidak rela. Hati seorang isteri kerana cintanya pasti berduka. Hakikat semua hamba akur dengan takdirnya. Jalan syurga menggait setiap seorang isteri. Tiada lagi teman untuk menaburkan budi. Sebagi, tapi dian batin terus menyala pada sebuah amanah di sisi sang isteri. Jalan jihadmu yang pergi jasadmu, kan cita semangatmu, cita mengimbau sejarah si merah ummahatul mukminin. Oh Aisyah Humaira, kau menjadi teman dan istri, rela berjuang bersama seorang Nabi. Teman Rasul saat di hujung nyawa, diribamu itu kembali baginda. Suami tercinta pergi buat selamanya. Tuhan sikan diri cinta hati Rasul yang teristimewa. Oh Aisyah masih lara sepulah air mata di usia muda. Terus melangkah ke jalan jihadmu, yang pergi jasadmu kan
IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Hilangkan keraguan, terangkan kegelapan apa yang ada di langit dan bumi. Di sini aku perjuangkan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk kita menyambung lagi pengajian dalam pengajian Matan Zubat insya-Allah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang telah pun berada di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami. Terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang mengikuti perkongsian kita secara langsung hari ini, yang mana di FB IKIM FM juga kita ada dan juga YouTube channel IKIM juga kita ada kongsikan perkongsian pengajian Matan Zubat kita hari ini insya-Allah. Cumanya awalan ini sebelum kita meneliti Matan Zubat, mungkin kita boleh mulakan dengan sedikit mukadimah terlebih dahulu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Nurhayati Paradi, laku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah ini, yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, sidang pendengar IKIM sekalian. Belajar ilmu bukan disasarkan di sebaliknya untuk mendapat laba keuntungan dunia. Ilmu yang saya maksudkan adalah ilmu agama. Apa maksud ilmu agama? Ilmu yang dengannya kita tahu jalan yang boleh membawa kepada kita kejayaan di akhirat. Itulah ilmu agama. Kita belajar jalan yang membawa kita berjaya di hari akhirat. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama, mengenal apa yang Allah suka, mengenal apa yang Allah benci. Maka itu adalah ilmu yang mulia. Oleh sebab itu, setiap daripada ibu bapa perlu memastikan anaknya mempunyai bekal ilmu agama. Ilmu agama bukanlah pelajaran berdasarkan pilihan seseorang, tetapi dia adalah merupakan kewajipan. Terpulang, sama ada kamu ingin menjadi seorang doktor, seorang engineer, seorang arkitek, apapun bidang yang kamu ingin ceburi sebagai sumber pendapatan. Kemahiran-kemahiran itu kita pelajari sebagai suatu usaha kita, ataupun sebagai suatu tasabbuk mengambil sebab atas muka bumi ini dalam mencapai hajat kita. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil keperluan. Itu dipanggil keperluan. Tetapi ilmu yang merupakan maksud sebenar kita hidup atas muka bumi ini, ilmu agama. Maka setiap seorang itu dia bertanya diri dia, apakah perkara yang dia jadikan sebagai maksud hidup dia, dan apakah perkara yang dia jadikan hanya sebagai keperluan. Jadi kita bekerja ni keperluan, tapi maksud hidup kita ini adalah akhirat. Jangan tertukar antara maksud dan juga keperluan. Justru pengajian fiqh yang kita belajar ni adalah pengajian yang akan mengajar kita bagaimana seharusnya kita memperbaiki, memperelokkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pendahuluan mukadimah kita, dan kita akan terus kepada pengajian kita hari ini untuk himpunan, dalam bab himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah. Kita sampai ke bab yang ke-530 Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata pengarang washrab lima tuhibbu ma'a zamzami wa tuf wada'an wad'u bil multazami. Terjemahannya, minumlah apa yang kamu sukai daripada air zam-zam dan bertawaflah dengan tawaf wada' serta berdoalah di multazam. Minum air zam-zam adalah antara perkara yang disunatkan kita buat ketika kita berada di Mekah. Setelah selesai daripada amal ibadah haji ataupun amal ibadah umrah, disebutkan oleh pengarang berkaitan dengan masalah minum air zam-zam. Minum air zam-zam ni hukumnya sunat. Walaupun di sana ada air mineral yang lain ataupun air minuman yang lain, namun tidak ada air yang mana hukum dia seperti air zam-zam, iaitu memilihnya sebagai minuman, hukumnya adalah sunat. Ada hadis yang menyebut tentang air zam-zam ini yang berbunyi innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Ada hadis yang menyebut sesungguhnya air zam-zam itu air yang diberkati. Sesungguhnya dia adalah makanan dan sesungguhnya dia adalah ubat bagi penyakit. Ada riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi yang menyatakan ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam adalah untuk apa ia diminum. Untuk apa? Untuk apa ia diminum. Dan Nabi SAW telah menyebut, aku minum air zam-zam untuk menghilangkan dahaga pada hari kiamat. Dengan niat itu. Setelah itu Nabi minum. Jadi sebab itu, dengan kita minum air zam-zam ni, kita yakin dengan sabdaan Nabi, apa sahaja hajat yang kita nak, maka kita minumlah air zam-zam dan kita berdoalah kepada Allah supaya menyempurnakan hajat kita. InsyaAllah hajat kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, apabila beliau minum air zam-zam, apa doa yang beliau akan baca? Beliau akan baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, sembuh daripada segala penyakit. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Nawawi bahawasanya kalau kita nak minum air zam-zam, maka begini kita buat. Kita buat begini. Kita kata sebelum kita minum, kita kata, Ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepadaku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda telah bersabda, air zam-zam ini untuk apa ia diminum, dan aku minum air zam-zam ini ya Allah untuk hajatku sekian. Jadi sebelum kita minum tu kita sebut benda tu. Sama ada kita sebut dengan lidah kita atau kita sebut dalam hati kita, tujuan kita sebut itu adalah untuk kita nak menghadirkan kelebihan air zam-zam. Supaya dapatlah kita merasai kelebihan itu sebelum kita minum. Jadi lalu kita sebut supaya kita nak ingatkan jiwa kita, kita nak ingatkan otak kita tentang apa yang Nabi janjikan ketika minum air zam-zam. Ingat seperti yang saya sebut tadi, iaitu dia kata apa? Ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepadaku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, air zam-zam adalah untuk apa ia diminum, dan aku minum air zam-zam ini
untuk tujuan sekian, dia sebutlah hajat dia dan yakin kepada Allah dan yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangkan janji tersebut daripada Allah bahawasanya hajat seseorang itu akan dikabulkan. Bahkan ada yang mengajar daripada kalangan ulama bahawasanya kalau satu orang misalnya dia nak pergi umrah, maka daripada Malaysia lagi dia niat aku nak pergi minum air zam-zam dan nak doa selepasnya. Aku nak pergi minum air zam-zam dan berdoa selepasnya. Daripada Malaysia lagi niat. Seolah-olahnya dia naik kapal terbang jauh-jauh tu semata-mata nak minum air zam-zam dan nak doa selepasnya. Bila dia buat macam tu, maka dia punya harga doa tu lagi tinggi. Seolahnya dia belanja duit beribu-ribu, dia terbang sampai 8 jam, 9 jam semata-mata nak doa lepas minum air zam-zam, maka kadar kabul itu, penerimaan itu bertambah. Dan antara sifat orang munafik, dia buat tak indah dengan air zam-zam. Ini perangai orang munafik. Jadi orang yang melihat air zam-zam ni macam air lain, awas. Nabi menyifatkan orang itu ada sifat nifak dalam diri dia. Kita kena tengok air zam-zam bukan seperti air lain. Dan Nabi menyebut ciri-ciri orang munafik ni, dia minum air zam-zam ni, dia tak minum betul-betul. Dia tak minum betul-betul. Yatadalla. Dia tak minum betul-betul. Dia begitu-begitu je. Tapi kita ni disunatkan minum air zam-zam sampai kembung perut lah istilahnya. Maknanya sampai kenyang minum air zam-zam. Bahkan disunatkan pula bawa balik. Bila kita pergi umrah, kita bawa balik pula ke negara kita. Dan seterusnya musannif kata, wad'u bil multazam, berdoalah di multazam. Lepas habis kita melakukan tawaf, kita sembahyang sunat tawaf, maka kita berdoalah di multazam. Jadi multazam ni pintu Kaabah lah. Multazam ni dia adalah merupakan pintu Kaabah. Multazam, dia datang daripada makna iltazam. Iltazam ni maknanya peluk. Jadi sebab itu disunatkan satu orang tu disembamkan kalau boleh. Tapi sekarang ni pintu Kaabah tinggi. Pintu Kaabah ni tinggi. Dulu zaman Nabi Ibrahim, pintu Kaabah ni rendah je, rapat ke tanah. Kemudian orang Quraisy telah buat dia tinggi. Jadi kalau kita nak masuk dalam Kaabah, kena letak tangga pula, barulah kita boleh sampai kat pintu dia. Boleh kita sampai kat pintu dia. Dan orang Quraisy kata, kami buat macam ni supaya kami ada kuasa lah. Siapa yang kami nak benarkan masuk dalam Kaabah, kami akan benarkan. Tapi kalau pintu dia rendah rapat tanah, maka mudahlah orang nak masuk. Jadi ditinggikan pintu Kaabah supaya orang Quraisy dia ada kuasa nak benarkan siapa yang dia suka dan tak benarkan siapa yang dia suka. Maka ada yang disebut musalsal berdoa. Hadis musalsal berdoa di multazam. Nabi SAW bersabda, berdoa di multazam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil peluang berdoa di multazam. Ramai ulama yang menceritakan pengalaman-pengalaman mereka berdoa lepas minum air zam-zam, berdoa lepas ketika berada di multazam, menyembamkan diri ke multazam. Kalau kita tak dapat betul-betul rapat dengan multazam, maka kita berdiri bertentangan dengan multazam dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yakin, insya-Allah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana ia adalah di antara tempat-tempat yang dimustajabkan doa seorang hamba. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan yang sangat detail. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami yang mana mengikuti perkongsian ini di FB IKIM FM. Tekan butang share supaya kita lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pengajian kita pada hari ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma
قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan rakan pendengar menerusi rancangan tahsyunul ibadah untuk pengajian Matan Zubat dalam bab perihal haji dan juga umrah untuk bab yang ke-530 tadi. Ustaz dah kongsikan dan kita nak sambung lagi pengajian kita untuk bab seterusnya. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada bab yang seterusnya, yang berkaitan dengan masalah membayar dam, dan seterusnya perkara-perkara yang diharamkan ketika berada dalam keadaan ihram. Ada satu perkara yang wajiblah disebut apabila kita membicarakan soal melakukan umrah dan melaksanakan ibadah haji, iaitu menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunatkan bagi seseorang yang apabila dia selesai daripada melaksanakan ibadah haji ataupun dia selesai daripada melaksanakan ibadah umrah dengan penekanan yang bersungguh-sungguh untuk dia menuju ke Madinah. Ulama berbeza pandangan yang mana lebih afdal. Kita datang Madinah dahulu, kemudian barulah kita pergi Mekah, ataupun kita pergi Mekah dahulu, kemudian kita pergi ke Madinah, dengan pandangan yang berbeza-beza. Ada yang mengatakan afdalnya kita datang Madinah dulu. Kerana apa? Kerana bila kita sampai ke Madinah dulu, kita akan memulakannya dengan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bersyafaatkan, bertawassulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mendoakan mudah-mudahan haji ataupun umrah kita diterima. Itu hikmah kalau memulakan Madinah dulu. Ataupun kalau satu orang tu dia memulakan Mekah dahulu, dia pergi pula ke Madinah, iaitu apabila dia menziarahi Nabi SAW, dia berdoa, dia memohon dengan syafaat Nabi, dengan wasilah Nabi, moga-moga ibadah haji ataupun umrah yang dia sudah buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik lagi adalah satu orang itu dia mula-mula dia turun ke Madinah, kemudian dia pergi ke Mekah, kemudian dia patah balik ke Madinah dan meninggalkan kota Madinah menuju ke negara dia. Kalau boleh dibuat seperti itu, maka ia lebih baik dan ia lebih sempurna. Bila kita menziarahi Nabi SAW, sehingga kan ada ulama yang menyebut bahawasanya adalah tidak bagus untuk satu orang itu ketika dia menziarahi Nabi, dia menyebut dia menziarahi kubur Nabi, ataupun dia menziarahi pusara Nabi SAW. Bahkan ketika kita pergi, kita akan kata, nak pergi mana ni? Nak pergi menziarahi Rasulullah. Kerana apa? Kerana para anbiya hidup di dalam kubur mereka. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW
al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi hidup dalam kubur mereka, mereka mengerjakan sembahyang di dalam kubur mereka. Ketika Nabi SAW melakukan Isra' dan Mi'raj, Nabi mengatakan, aku melihat Nabi Musa sedang berdiri salat di dalam kuburnya, di dalam makamnya. Maka Imam Malik dalam perkara ini sangat bertegas bahawasanya bila satu orang itu menziarahi Nabi, maka dia sebut, aku ingin menziarahi Rasulullah. Bila kita datang ke masjid, kita niat ingin menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian orang mengajak bila kita datang Madinah, jangan niat ziarah Nabi, tapi kena niat ziarah masjid Nabi. Tak boleh, bid'ah untuk kita niat ziarah Nabi. Maka ini ajaran yang tak betul. Ini ajaran yang tidak betul, kerana apakah benda yang lebih besar daripada menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Siapa yang buat haji, seperti itu juga buat umrah, tapi dia tak datang ziarah aku, maka sesungguhnya dia telah bersikap kasar denganku, ataupun dia telah bersikap renggang denganku, ataupun dia telah bersikap biadab denganku. Sebab itu hati-hati orang yang bermudah-mudah dalam bab ziarah Madinah. Ada orang yang datang buat haji, terlalu ekspres hajinya sehingga tak datang Madinah. Masya Allah. Sedangkan belanja haji sampai 100,000, 150,000. Nak menunjukkan haji itu terlalu VIP, maka dipadamkan ataupun dihazafkan datang ke Madinah. Itu tak betul. Tak betul. Pakej seperti itu tidak betul. Yang sepatutnya adalah kena ada peruntukan masa untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajiblah syafaatku untuk dirinya. Bahkan ada yang menyebut, barang siapa yang datang menziarahi Nabi dan dia datang itu tak ada tujuan lain. Tak ada tujuan lain, memang semata-mata untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajiblah ke atas diri dia, berhaklah ke atas diri dia untuk mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perlu diajarkan kepada para jemaah, para mutawif, para asatiza, membentuk dalam diri para jemaah bagaimana seharusnya adab ketika menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara buku yang terbaik dalam mengajak kita perihal adab, kisah-kisah pencinta-pencinta Rasulullah SAW ini adalah buku karangan Maulana Zakaria bin Maulana Yahya bin Maulana Ismail Al-Kandahlawi yang masyhur dalam bahasa Melayu, iaitu Fadilat Haji, Umrah dan Ziarah. Bolehlah saya sebutkan bahawasanya sepatutnya lah orang yang pergi umrah ini dia ada buku tu. Sebelum dia pergi dia dah baca dah. Sebelum pergi dah baca. Dan buku tu ada fadilat umrah, apa yang orang dapat daripada melakukan umrah, apa kisah-kisah pencinta-pencinta Mekah Madinah ini yang mereka tunjukkan, persembahkan. Dan ada bab yang khusus berkaitan dengan kaifiat menziarahi makam Nabi SAW. Adab kita dengan Rasulullah ketika Nabi sudah wafat sama sebenarnya seperti adab kita ketika Nabi SAW masih berada di atas muka bumi. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Begitulah juga adabnya bila ziarah makam Nabi, jangan cakap kuat-kuat. Apatah lagi kita bersembang-sembang pula bila kita berada di hadapan makam Nabi SAW. Seperti mananya adalah sesuatu yang biadab. Bila satu orang dia berada depan Nabi, ni cerita masa hidup, tapi dia tak peduli Nabi kat depan, dia sembang kat belakang. Adakah itu orang tu dikira beradab? Tak dikira beradab kan? Begitulah juga apabila dia berada di hadapan makam Nabi SAW. Ulama mengajar
bila kita menziarahi makam Nabi SAW, kita kena menziarahi dalam keadaan beriktikad dan meyakini bahawasanya Nabi SAW hidup dan mendengar salam-salam kita. Ketika kita memberi salam, bukan kita bagi salam kepada orang yang mati yang tak dengar, tetapi memberi salam kepada roh Nabi SAW. Kalau orang biasa pun boleh mendengar derap langkah kasut orang yang berjalan meninggalkan tanah perkuburan, boleh mendengar salam orang yang memberi salam, apatah lagi baginda Rasulullah SAW, roh yang mulia, roh yang suci, roh yang maksum, maka lebih-lebih lagi Nabi SAW mendengar. Sebab itu kita jangan terikut-ikut dengan budaya orang lain. Satu perkara yang sangat tidak elak, tidak enak dan tidak elok apabila satu orang itu memasang kamera merakam di hadapan makam Nabi. Kita jangan ikut orang lain buat. Sempat ketika beratur depan makam Nabi masih pegang handphone. Ini suasana yang sebenarnya tak elok langsung. Tak elok langsung untuk kita buat. Jadi orang luar tu, dia luar daripada kawalan kita untuk kita ingatkan. Tapi kita ni, jemaah kita, anak-beranak kita, jangan bawa kamera bila melintasi di hadapan makam Nabi SAW. Tak ada apa keperluan untuk merakam. Kerana kalau setakat nak mendapatkan gambar itu ada bersepah-sepah di dalam internet. Banyak sekali. Maka kita disunatkan kita menziarahi makam Nabi SAW. Seperti mana menziarahi kubur yang lain disunatkan berada dalam keadaan wudu, maka kita juga disunatkan untuk berada dalam keadaan wudu. Dan apabila satu orang itu pergi menuju menziarahi makam Nabi SAW, sebenarnya dia kena banyakkan selawat. Banyakkan selawat ni dalam perjalanan ni, kita daripada Mekah naik train ke, naik bas ke, bila nak hampir dekat ke kota Madinah, lebih-lebih lagi kena banyakkan selawat supaya kita ini dikenali oleh Rasulullah. Kita sampai depan Nabi itu kira Nabi dah kenal kita. Sebab apa? Orang inilah yang selalu sampai dibawa oleh malaikat selawat-selawat dia terhadap diriku. Ulama menyatakan, seorang ulama nama Maulana Osman, siapa yang berselawat kepada Nabi SAW, maka sesungguhnya dia telah berbakti kepada ayah dia. Sebab apa? Sebab apabila kita berselawat kepada Nabi, maka malaikat yang bawa selawat kita kepada Nabi akan menyampaikan, ya Rasulullah, ini selawat kepada Tuan daripada Fulan bin Fulan. Malaikat itu akan sebut nama kita, akan sebut nama ayah kita. Itu yang dimaksudkan adalah apa? Bahawasanya orang itu telah berbakti kepada ayah dia sebab dia buat nama ayah dia sering disebut di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini selawat daripada Nurhayati binti Paradi. Maka disebut, kalau banyak selawat, nama tu banyak disebut depan Nabi, banyak disebut depan Nabi. Nama ayah kita disebut. Itu yang dimaksudkan seorang itu telah berbakti kepada ayah dia dengan dia memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Ada hadis yang menyebut kalau satu orang itu dia membaca selawat As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, dalam hadis sebut ya Muhammad, tapi ulama menganjurkan kita menukarnya kepada ya Rasulullah. Maka kalau dibaca sebanyak 70 kali, maka ketika itu doanya akan dimustajabkan. Jadi antara anjurannya adalah sambil kita beratur, bahkan sebelum kita masuk masjid lagi, sambil beratur dari luar tu, kita dah mula lidah kita baca As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Baca sampailah kita dapat menyempurnakan bilangan 70, dan di hujungnya kita akan berdoa dengan Allah, dan insya-Allah menurut janji Nabi SAW, doa kita akan diterima. Jadi masa nak ziarah makam Nabi, kita pakai pakaian yang elok, kita pakai wangian, kita datang dalam keadaan tawaduk dan rasa wibawa. Sebab itu ulama ajar kita tengok kubah hijau itu, kita tengok dalam keadaan wibawa, rasa bangga dan rasa wibawa. Rasa wibawa sebab apa? Kerana kubah hijau itu menjadi peneduh kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan kubah hijau itu yang dikasihi atas zatnya, tetapi kerana dia ada kaitan dengan kekasih. Seperti katanya Qais Amiri, kekasih Laila, amurru ala diyari Laila uqabbilu zal jidara wa zal jidara.
wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana ad-diyara. Setiap kali aku melintasi di kampung-kampung bandar-bandar Laila, aku akan mengucuk dinding itu dan dinding ini. Dia cium dinding-dinding kota Laila. Dan kata Qais Amiri, si Majnun, bukanlah aku melakukan yang demikian itu kerana aku cintakan dinding, tetapi kerana dinding itu ada kaitan dengan kekasihku. Kerana di balik dinding itu ada kekasih. Itulah yang dipanggil bahasa cinta kan. Jadi bila satu orang kata, bila melihat kubah Nabi itu melihat dengan penuh haibah, wibawa, melihatnya sebagai suatu bangunan yang ada kewibawaan dia, mempunyai kehaibatan dia, perasaan ta'zim dan rasa agung. Kerana apa? Kerana di bawahnya ada jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyebutkan, ulama tiada khilaf bahawasanya kawasan bumi yang di dalamnya, kawasan bumi, ruang yang di dalamnya ada jasad Nabi SAW. Ruang itu adalah ruang yang paling mulia, bahkan dia lebih mulia daripada Kaabah. Itulah yang disebutkan oleh al-ulama. Maka kita ziarah, dan kita sampai, kita paling kurang kita sebut assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sempurna pelbagai besi memberi salam yang diajar oleh ulama. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Sayyidil Mursalin. Maka kita lakukanlah sekadar yang kita diberi masa. Jadi kita sebenarnya sekarang ni tak diberi masa yang lama pun, maka bagilah salam, dan dalam keadaan menghadirkan dan meyakini Nabi SAW mendengar dan menjawab salam kita, dan semua itu adalah di bawah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amalan yang perlu dilakukan, dan ketika berdoa dengan di hadapan makam Nabi, maka kita berwasilah dan bertawassul kepada Nabi SAW. Dan selepas menziarahi Nabi, ziarahilah yang ke depan sedikit Sayyidina Abu Bakar, kemudian yang ke depan sedikit Sayyidina Umar. Itu semua ada dia punya penanda daripada lubang kan. Dia tulis di sini Rasulullah, selepasnya sedikit di sini Sayyidina Abu Bakar, selepasnya sedikit di sini Sayyidina Umar. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar beliau ini dimakamkan di kawasan yang di bahu Nabi. Maksudnya kalau menghadap kiblat, ni kiblat ke depan, maka Sayyidina Abu Bakar di bahu Nabi. Kepala beliau di bahu Rasulullah SAW. Kemudian di bahu Sayyidina Abu Bakar pula makamnya Sayyidina Umar. Sebab itu kedudukan dia Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Dan kita memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah, Assalamualaikum ya Sahiba Rasulillah fil ghar, Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Dan kita bagi salam kepada Sayyidina Umar, Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah, Assalamualaikum ya Faruq, Assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Dan pelbagai lagi lafaz yang boleh kita dapatkan dalam kitab-kitab, khususnya kitab yang saya telah sebutkan tadi. Itu berkaitan dengan menziarahi Nabi SAW. Dan sebenarnya kita kena terus belajar untuk memperbaiki adab kita ketika menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dilarang daripada memanggil Nabi dengan namanya, dan hukum ini tidak berbeza di dunia ataupun Nabi ketika Nabi berada di alam barzakh. Maka kita tidak menyebut Assalamualaikum ya Muhammad, bukan begitu, wahai Muhammad, tidak, dilarang. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum. Jangan kamu panggil Nabi, jangan kamu panggil sesama sendiri, tapi panggillah dengan gelarannya ya Nabi Allah, ya Sayyidal Mursalin, ya Rasulullah. Dan kalau seorang itu dia tak dapat buat di dalam masjid, maka dia boleh buat di luar daripada masjid. Dia berdiri di kawasan yang dibenarkan yang mungkin jauh, tapi dia boleh melihat kubah hijau itu, maka dia bagi salam. Kerana salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah
hatta kalau kita buat di tempat kita pun Nabi sebut ada malaikat yang akan membawanya menyampaikan kepadaku dan aku akan diberikan roh kepadaku dan aku akan menjawab salam. Jadi kalaulah disebut kalau kita berada di jauh mana pun Nabi akan menjawab salam, maka lebih-lebih lagi kalau kita berada dekat dengan Masjid Nabawi walaupun di luar kita tak dapat nak bagi salam panjang, maka kita berada di luar berhadapan dengan kubah Nabi SAW dan kita bagi salamlah kepada baginda Rasulullah SAW, bahkan memberi salam ataupun mengucapkan salam kepada Nabi SAW, memohonkan salam kepada Nabi SAW ini kita buat setiap kali sembahyang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap kali sembahyang wajib hukum dia untuk satu orang itu mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz membugarkan lagi rasa cinta bagi Nabi SAW. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, sebelum berakhir Ustaz, kita boleh tak Ustaz kita jawab sedikit soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang telah mengajukan soalan di Facebook, di YouTube dan juga di WhatsApp IKIM. Kita mulakan daripada daripada Hajar Azhari di YouTube channel IKIM. Assalamualaikum Ustaz, kata adakah sunat untuk kita berdiri atau duduk semasa minum air zam-zam Ustaz? Berkaitan dengan berdiri ataupun duduk minum air zam-zam ni ulama berbeza pendapat. Adakah berdiri ketika minum air zam-zam itu adalah suatu amalan yang sunat? Kerana memang ada riwayat yang sangat jelas dalam peristiwa haji Nabi SAW telah berdiri dan minum air zam-zam. Daripada peristiwa itulah sebagian ulama menyatakan ada keadaan yang mana minum berdiri itu sunat. Pertama, minum lebihan air wudu. Lepas ambil wudu, lebihan dia tu minum tapi berdiri. Yang kedua adalah selepas minum air zam-zam. Namun kalau berdasarkan yang muktamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, adab dalam minum air zam-zam sama sahaja dengan adab minum air lain, seperti mana makruh minum air lain dalam keadaan berdiri, begitulah juga air zam-zam. Namun kalau kita lihat ada orang yang berbuat demikian tidak perlu diingkari kerana memang ada ulama yang berpendapat seperti itu kerana memahami perbuatan Nabi minum air zam-zam berdiri itu sebagai sesuatu yang dianjurkan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terusnya soalan daripada sahabat kita di Facebook IKIM kata daripada Salina Syaharum, kalau minum air zam-zam di rumah boleh berdoa juga ke Ustaz? Sama, minum air zam-zam. Kerana fadilat itu dikaitkan dengan minum air zam-zam. Tidak ada kaitan, bukan dikaitkan dengan tempat, tetapi dikaitkan dengan minum air zam-zam. Sama ada kita minum di Mekah, sama ada kita minum di Madinah, ataupun kita minum di sini, maka fadilat dia tetap sama. Lafaz hadisnya ma'u zam-zama lima syuriba lahu, bermula air zam-zam itu adalah untuk kerana apa ia diminum. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terusnya soalan terakhir saya kira untuk sesi kita pada kali ini di FB IKIM. Encik Azizul Hakim bertanya, Assalamualaikum Ustaz, kata adakah wajib bahu kiri menghadap kiblat sepanjang tawaf? Sebab semasa petugas Haramain tolak wheelchair, nampak macam belok sikit bila mengelak orang yang iktikaf di Masjidil Haram. Lalu bahu orang atas wheelchair akan terpesong daripada Kaabah. Kalau macam tu macam mana nak buat Ustaz? Menghadapkan bahu ke Kaabah ni, bahu kiri ke Kaabah ni wajib. Dia sama macam semayang menghadap kiblat. Dalam tawaf ni dia kena menghadap kiblat juga, tapi bukan dada, bahu tu menghadap kiblat. Oleh kerana itu, kalaulah kita dah memang lari terus bahu kiri daripada kiblat, maka juzuk ataupun bahagian yang terlari itu tidak sah. Kalau contohnya kita dah terlari 2 meter, bergerak 2 meter terlari daripada kiblat, maka kena patah balik sekadar yang terlari itu, undur ke belakang, kemudian betulkan dan bergerak ke depan. Sebab itu kita selalu ingatkan mereka yang mengambil perkhidmatan menolak wheelchair,
orang yang tolak wheelchair ni dia juga perlu orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Bukan orang yang hanya ingin mendapatkan laba daripada khidmat dia. Tetapi ada ilmu dia. Ilmu dia. Jadi sebab itu dia kena tahu bahawasanya kalau dia telah pusingkan wheelchair itu dari kiblat atas alasan apa pun, dia perlu patah balik sekadar itu untuk memastikan setiap juzuk daripada tawaf yang 7 pusingan itu menghadap ke arah kiblat bahagian bahu kirinya. Bahkan kalau kita pusing ataupun kita tawaf di tingkat 1, dia ada construction. Laluan kita akan lalu construction. Jadi kita kena belok kat sini, pusing. Jadi ini pun terlepas pandang. Semasa kita tawaf, ada construction kat depan. Kita buat macam mana? Kita akan pusing ke sini kan? Kemudian baru kita masuk balik dalam track. Semasa kita pusing sebab nak elak daripada construction dan masuk balik ke laluan, maka kita telah bagi belakang kita ke arah apa? Ke arah kiblat. Maknanya orang yang ada atas kerusi tu, termasuklah juga orang yang tolak tu, kalau dia pun tawaf sekali, maka dua-dua tawaf tak sah. Dua-dua tawaf tak sah. Yang ada wheelchair pun tak sah. Yang menolak, kalau dia pun nak buat tawaf juga tak sah. Sebab apa? Dia telah pada bahagian tersebut telah lari juzuk bahu dia kiri daripada arah kiblat. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Kena hati-hati. Terima kasih banyak Ustaz, pencerahan sangat baik. Dan kita sampai ke hujung Ustaz, sedikit kata-kata akhir, pesan-pesan Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Semoga Allah mengurniakan kita rezeki dan nikmat dapat menziarahi Rasulullah dalam masa yang terdekat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. من حسب